Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan lihat matematik tambahan tingkatan 4 KSSM bab 1 fungsi. Pada hari ini Cikgu Mas akan terangkan apakah itu fungsi salingan dan juga fungsi nilai mutlak. Fungsi salingan dia mempunyai bentuk fx sama dengan k per x. Okey, pendek ceritanya, kalau fungsi salingan ini fungsinya adalah berbentuk pecahan. Okey, dekat bawah ni kita lihat nilai x ini tidak boleh sama dengan kosong kerana katakanlah kalau 3 per kosong dia akan jadi infinity. Jadi kita tak boleh nak lukis graf dia. Oleh sebab itu dekat sini fungsi salingan adalah untuk fungsi yang berbentuk pecahan. Nilai x di bawah ini tidak boleh sama dengan kosong. K ialah pemalar. Pemalar tu bermaksud sebarang nombor lah. Okay, kalau kita lihat dekat sini tidak tertarikh bermaksudnya ialah infinity lah. Tidak tertarikh ialah infinity. Okay, kalau kita lihat dekat sini diberi bahawa ada fungsi gx sama dengan 1 per x tambah 1. Okey, dekat sini x ini bermaksud dia tidak boleh sama dengan negatif 1. Sebab apa? Okey, dekat bawah ini tadi kita tidak boleh sama dengan kosong. Jadi, saya tulis dekat sini x tambah 1 sama dengan kosong. Sebab bawah ini tidak boleh kosong. Dia akan menjadi tidak tertarikh ataupun infinity. Jadi dekat sini saya pindahkan positif 1 tambah 1 ke kanan. X sama dengan negatif 1. Sebab apa negatif 1? Sebab dekat sini tambah pindah ke kanan dia akan jadi tolak. Jadi X sama dengan kosong tolak 1. Apabila kosong tolak 1 kita akan dapatlah jawapan dia x sama dengan negatif 1. Maka kita buat garis putus-putus pada x sama dengan negatif 1. Kemudian dekat sini kita hanya lakar sahaja bentuk lengkung sebelah kanan 1 atas, lengkung sebelah bawah 1 dekat sini. Okey. Dekat sini lengkung ini tidak boleh berada di atas garis x sama dengan negatif 1. Dia hanya menghampiri. Tengok dekat sini, graf ini dia hanya menghampiri. Dia tidak boleh berada di atas garis putus-putus ni. Sama juga macam ini. Dia hanya menghampiri. Dia hanya boleh pergi dekat je lah. Tak boleh duduk atas. Okey, kita tengok yang ini pula. Yang ini fx sama dengan x per x negatif 1. Okey, macam mana nak lukis graf ini? Dekat sini kita tengok bawah ni ialah x tolak 1. Kita tahu bawah ni tak boleh sama dengan bawah ni tak boleh sama dengan kosong kan? Jadi x tolak 1 sama dengan kosong. Kemudian pindahkan x tolak 1 ni ke kanan. Jadi x sama dengan kosong tambah 1. Maka kita dapat x sama dengan 1. Apabila x sama dengan 1, kita buat garis putus-putus pada x sama dengan 1 dekat sini. Kemudian kita hanya lukis sahaja di sebelah kanan 1 lengkung, di sebelah kiri 1 lengkung. Lepas tu dia tak boleh berada di atas garis putus-putus ni. Tetapi dekat sini kita lihat ada satu keadaan, iaitu dia melalui pada kosong ni, pada sifar ni. Kenapa pula? Okey, katakanlah kalau kita ganti x ini dengan kosong, bawah ini kosong tolak 1. Ini kita ganti ni tadi, nilai x dekat sini, nilai x dia kosong. Okey, kalau kita gantikan dengan kosong, maka kita akan dapat kosong per negatif 1. Tekan kalkulator, 0 per negatif 1 ialah kosong. Maka dekat sini kita akan dapat fx sama dengan kosong. Okey, fx ini sebenarnya ialah y lah dekat sini, y. Jadi bila x sama dengan kosong, maka y sama dengan kosong. Oleh sebab itu kita lukis graf ini melalui pada asalan di sini.
Kalau ada fungsi pecahan macam ni, atas boleh kosong, bawah tak boleh kosong. Jadi sekarang ni kita lihat pula beberapa bentuk graf lagi. Sekarang kita lihat pula fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Kalau tengok pada fungsi yang diberi dekat sini, dia ada satu pagar kiri dengan kanan. Kalau ada pagar kiri dengan kanan, maksudnya dia ialah fungsi nilai mutlak. Yang ini ada kiri kanan ni. Apa benda ni sebenarnya? Katakanlah saya ada dekat sini fx sama dengan x. Ini adalah fungsi biasa je ni. Dia tak ada pagar kan? Kiri dengan kanan tak ada pagar. Kalau dekat sini kita tak nampak ni, tak nampak graf ni macam mana. Fx ni sebenarnya ialah y lah kan, pada paksi y. Y sama dengan x. Kalau kita dah tahu dah, kalau graf untuk y sama dengan x, dia macam ni, dia melalui pada asalan. Sebab apa? Apabila y1, x1, apabila y2, x2, maksudnya dekat sini x1, y1, x2, y2, dia adalah satu graf garis lurus. Apabila fungsi nilai mutlak, dia ada fx sama dengan pagar ni x. Pagar ini bermaksud semua yang negatif dia akan jadi positif. Maksudnya dekat sini tadi ni, yang ini negatif kan, yang bawah daripada paksi x ini adalah negatif. Jadi yang negatif ni terus tukarkan, dia naik atas sini. Terus naik atas ni. Jadi yang bawah ni tak ada lah, kita padam je dekat sini. Jadi graf dia akan berbentuk V macam ini. Itu maksudnya graf nilai mutlak. Saya ulang lagi sekali. Nilai mutlak ni yang ada pagar ni, mula-mula kita lukis je dulu graf tu macam biasa. Lepas tu semua yang negatif tu kita pindahkan je naik ke atas. Kita tengok dekat sini. Nilai mutlak atau modulus. Modulus tu apa? Pagar ini tadi nama dia ialah modulus. Bagi suatu nombor nyata ialah nilai berangka bagi nombor itu tanpa mengambil kira tandanya. Inilah tadi, yang positif memang positif lah. Kalau yang negatif dia akan jadi positif. Lagi graf fungsi fx modulus x mempunyai bentuk V. Ingat kalau untuk fungsi nilai mutlak, bentuk dia ialah V dengan bucu berada pada asalan. Asalan tu dekat sini lah, ni asalan. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut ni. Yang ini saya punya tadi tak cantik, yang ini cantik. Paksi y x sama dengan kosong ialah paksi simetri bagi graf tersebut. Apa pula maksud paksi simetri? Maksudnya dia membahagi graf V ni tadi sama besar lah. Nampak kat sini kan? Yang ini ke sini, yang ini ke sini, dia sama besar. Itu maksudnya paksi simetri. Paksi simetri ialah membahagi dua sama graf tu, dia sama besar. Jadi dekat sini kita lihat, dia kata sebelah sini y sama dengan x. X lebih besar pada kosong. Yang ini positif, yang ini untuk graf negatif ini tadi, nilai mutlak ni tadi. Sekarang dekat sini ada 3 jenis fungsi. Ada fungsi diskrit, fungsi selanjar dan juga fungsi nilai mutlak. Kat sini untuk graf-graf ini kita nak kenal pasti di mana domain dan julat dia. Untuk fungsi diskrit dekat sini biasanya graf garis lurus lah. Kalau graf garis lurus, kita akan dapatlah, katakanlah nilai x dia macam ni. Nilai x dia 1, y dia 1, x dia 2, y dia 2. Ni ada titik-titik-titik saja. Ini ialah fungsi diskrit. Domain dia di mana? Domain dia ialah start daripada titik yang pertama ini hinggalah titik yang terakhir ini. Ini ialah domain. Domain dia ialah nilai
X. Julat pula yang mana? Julat pula ialah yang macam X4 ni, paling bawah ni ialah Y4. Jadi julat ialah pada titik-titik yang berkaitan ini, yang paling bawah ini sehinggalah nilai Y yang paling atas ini. Okey, jadi domain ialah nilai X, julat ialah nilai Y. Fungsi selanjar. Okey, selanjar itu apa? Bentuk yang graf macam melengkung-melengkung itulah, itu ialah selanjar. Okey, dekat sini untuk domain, nilai X dia ialah titik yang pertama bagi graf itu dan titik yang terakhir bagi graf itu. Nilai X dia ialah domain dekat sini kalau kita tengok. Okey, untuk julat ialah nilai Y. Nilai Y dekat mana? Nilai Y bagi titik yang pertama tu tadi dan sehingga nilai Y yang atas sekali. Graf ni yang teratas sekali, itu ialah julat dia yang terakhir. Jadi untuk domain ialah nilai X1 sehingga ke nilai X2. Julat dia ialah daripada nilai Y1 sehingga ke nilai Y2. Okay, kalau tengok dekat sini dia ada simbol ini. X lebih besar daripada X1, X lebih kecil daripada X2. Ni simbol ini. Okay, ini ialah untuk fungsi selanjar. Fungsi diskrit nilai dia 1, 1, 1, 1. Okay, sekarang kita tengok pula fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak dekat sini kita tahu graf dia berbentuk V tadi. Maka domain dia adalah daripada paksi Y ni tadi sehingga ke nilai X yang terakhir untuk graf ini tadi. Tengok dekat sini kan, yang hujung ni, yang ini ialah dia punya domain yang last sekali lah. Katakanlah kalau dekat sini 5, maka domain dia ialah 0 hingga 5. Okay, untuk julat dia ialah daripada paksi X ini sehingga ke nilai Y yang terakhir dekat sini. Katakanlah kalau sini 4, maka julat dia ialah 0 hingga ke 4. Okay, kalau tengok kat sini diskrit 1, 1 nilai dia, selanjar dia ada simbol macam ni. Okay, nilai mutlak dia, domain dia kat sini, julat dia dekat sini. Okay, jadi nilai mutlak pun samalah, dia ada simbol ni ketaksamaan ni. Okay, jadi tamatlah untuk video pada hari ini. Assalamualaikum. Bye.